Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazih daripada Masjid Istighfar Singapura. Kita bersambung dalam tazkirah akhlak ahli Al-Quran. Selamat pagi. Anda bersama saya, kita akan sambung bacaan kitab ini. Qala Syekh Mu'alif hadamallahu nafa'a wa ikum fi darain amin. Dalam Al-Quran ini, kitab mukjizat, kitab membacanya mendapat pahala. Kita dalam bulan-bulan Al-Quran, yang diturunnya Al-Quran, maka wajarlah untuk kita pelajari sedikit daripada Al-Quran ini. Kalau tak dapat semua, jangan kita tinggalkan semua. Allah sayang kepada kita, maka Allah berikan kita Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW untuk kita sama-sama mengikuti, mencontohi dan sebagainya. Dalam kitab Al-Quran ini Allah berfirman juga, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir tu orang tidak beriman lah. Ya. Pelihara dirimu dari api neraka. Allah dah kasih clue. Tempat ni bukan tempat kau nak dekat. Tempat ni bahang dia pun kau tak nak. Jangan dekat. Maka banyakkan beramal soleh. Banyakkan buat perkara baik. Banyak baca Al-Quran, banyak ikut sunnah Nabi, banyak bersedekah. Banyak melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Ini yang diminta oleh Allah SWT. Jauhi. Kita kan baca doa, Allah minni a'udzuka minan nari wa ma yuqarribu ilaiha. Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka dan apa yang mendekatkannya, min qaulin aw fi'lin aw amalin, daripada kata-kata yang mendekatkan kepada neraka, perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada neraka, amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kepada neraka, min qaulin aw fi'lin aw amalin aw niyatin aw i'tiqad, niat-niat yang akan mendekatkan diri kepada neraka, kepercayaan-kepercayaan yang mendekatkan diri kepada neraka. Jauhkanlah kami daripada perkara itu semua, ya Allah. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tak boleh lari. Imam-imam kita kata apa? Nak buat dosa boleh. Buat dosa tempat yang Allah tak nampak. Mana ada, tak ada. Jadi jangan buat. Tapi kalau sudah buat, bertaubat, menyesal, berazam tidak melakukan lagi, usaha untuk tidak lakukan lagi, minta pengampunan daripada Allah. Jadi itu yang diperlukan daripada diri kita. Kemudian Allah juga memberi amaran kepada orang yang beriman supaya tidak alpa terhadap suatu perkara yang diwajibkan ke atas mereka, semua perkara yang telah dituntut ke atas mereka, supaya tidak ditinggalkan dan supaya mereka memberi perhatian terhadap batasan ketetapan yang telah ditentukan Allah SWT. Jadi hidup kita ini di dunia adalah untuk menyembah Allah SWT, menjalankan segala amanah yang Allah berikan kepada kita, jalankan dengan baik. Anak lelaki, anak perempuan, jalankan amanah dengan baik. Suami, isteri, jalankan amanah dengan baik. Bapa, ibu-ibu, jalankan amanah dengan baik. Datuk-datuk, nenek-nenek yang punya pengalaman yang besar, ibadah yang banyak, jalankan amanah dengan baik. Orang yang berumur, jalankan amanah dengan yang baik. Apa yang kamu lakukan dilihat oleh anak-anak yang muda. Anak-anak kita mempelajari daripada melihat, daripada mendengar. Apa yang diposting-posting, apa yang diranting-ranting, diranting-ranting, dibebel-bebel, di internet, di komentar, di ruangan komentar, di surat kabar dan sebagainya, dilihat oleh generasi-generasi kita. Jadi jadilah orang yang beriman, insya-Allah, yang menjaga tata tutur. Jadilah ahli Al-Quran lah. Patutnya orang yang lebih dewasa daripada kita adalah ahli Quran, kerana mereka hidup lebih lama. Kenapa hidup lagi lama tapi masih belum jadi ahli Quran? Itu persoalannya. Masanya dibelanja ke mana? Oh, dulu ustaz, saya anak murid ustaz, sekian-sekian ni, kita dulu ni
Memang anak murid dia yang first Ustaz. Sebelum dia famous kita dah jadi anak muridnya. Itu dulu. Sekarangnya apa? Sekarang kita busy Ustaz. Busy kerja Ustaz. Banyak tanggungjawab. Ini juga tanggungjawabnya. Bukan bebel, sama-sama nasihat. Sama-sama mengingatkan, ya. Wallahu alam. Janganlah mereka menjadi seperti mana kaum lain. Janganlah orang yang beriman itu menjadi seperti kaum yang lain yang telah fasik daripada perintah Allah. Lalu Allah SWT mengazabkan mereka dengan azab yang berbagai. Kerana Allah tu Maha Adil. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, layak untuk Allah menurunkan azabnya kepada kita. Maka adanya COVID ini boleh jadi satu ujian, boleh jadi satu azab. Masya Allah. Supaya kita lebih appreciate masjid, lebih appreciate kesihatan, lebih appreciate perhubungan, lebih appreciate segala nikmat Allah berikan kepada kita sebelum ini. Bebas, nikmat kebebasan. Makanya adanya COVID-19 ini, makanya untuk kita sedar. Walaupun dengan ada COVID-19 ini, banyak juga lagi nikmat Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala alihi, sayang Allah kepada kita. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Elakkan. Ingatlah Allah SWT pada waktu senang. Nanti Allah SWT akan ingat kita pada waktu susah kita. Maksudnya apa? Bila kita susah, kita tak mencarut. Kita senang redha, balik kepada Allah, banyakkan lagi ibadah kita, InsyaAllah. Kemudian Allah memberitahu orang-orang beriman bahawa sesungguhnya tidak akan sama di antara ahli-ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli-ahli syurga itu mereka orang-orang yang berjaya. Berjaya, banyakkan amalan, berjaya mengikuti sunnah Nabi SAW, berjaya menjadi anak yang soleh dan solehah, berjaya untuk untuk inilah memanfaatkan waktunya mengingati Allah SWT. Orang mukmin yang berakal, apabila dia membaca Al-Quran, dia akan membandingkan dirinya dengan Al-Quran. Macam mana tu? Al-Quran baginya bagaikan cermin yang dapat dilihat melalui perkara yang baik daripada tingkah lakunya dan tingkah lakunya yang buruk. Dia akan sentiasa reflect. Perkara-perkara yang diberi amaran oleh Tuhannya, dia akan berwaspada. Jadi ini untuk yang tidak faham bahasa Arab. Bila baca Quran itu satu muka surat, kemudian baca tafsirannya satu muka surat. Ayat 3 sampai 5. Jadi baca ayat 3 sampai 5 punya tafsir. Jadi awak faham apa yang awak baca. Ya? Manfaatnya lebih insya-Allah. Perkara-perkara yang ditakutkan dirinya dengan azab siksaan, dia akan merasa takut. Perkara-perkara yang digalakkan oleh Tuhannya, dia akan gemar dan sentiasa berharap dapat melakukannya. Ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang berakal. Jadi kalau kita tidak berakal, mungkin keimanan kita kurang. Kita tak berfikir lebih, berfikir apa yang lebih utama, maknanya akal kita kurang. Jadi banyakkan membaca Al-Quran supaya suci hati dan juga akan menjadi akal yang cergas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa yang mana inilah sifatnya dan hampir dengan sifat ini, maka sesungguhnya dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya serta memberi perhatian terhadap bacaannya dengan sebenar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini level yang kita ingin sampai. Level yang boleh berfikiran secara waras. Level yang di mana bukan mengikuti hawa nafsu, mengomel, membebel saja. Rally people untuk ikut kita punya cause, yang sebenarnya tak ada benda pun. Tapi itulah, banyakkan baca Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi saksi kepadanya, akan menjadi syafaat, pembantu kepadanya, sebagai teman dan juga pendinding. Masya Allah. Ini yang pasti. Dengan baca banyak Al-Quran, Al-Quran akan menjadi saksi kita, memberikan syafaat kepada kita, menjadi teman dan juga pendinding kita. Jadi rugilah bagi siapa yang tidak membaca Al-Quran. Ya, kita sudah sesi yang keberapa ini? 9. Ya, 10 sudah. Sesi yang ke-10. Jadi mudah-mudahan kita dapat
dengan panjangnya usia, dengan jumpanya Ramadan. Supaya kita Al-Quran yahtaj ilal hub, memerlukan cinta. Semoga at least kita cinta kepada Al-Quran, maka mudah untuk kita bacanya, mengambilnya, bacanya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi pada ruangan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يا
يا سيدي وصلي هدينا هيا برائنا الآن يا همة سادة الأقطاب ما أدينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفر رب سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله أنت مدينة بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجمين ما الموافى والسكين سوى القونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى